Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah kembali bersua. Rasa macam lama betul tak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan kan? Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru, seindah hati. Jangan lupa bagi mereka yang mungkin menonton ni sempat selfie lagi, sempat untuk tangkap gambar di depan TV tu, kalau nak muat naik di laman sosial, jangan lupa tanda pagar seindah kasih. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini saya Da'i Hadari, saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan kita pada pagi ini. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Cumanya untuk 14 Ramadan 1444 Hijrah ini bersamaan dengan hari ini, ya Allah cepat betul lah, Rabu 6 April 2023. Hari tu kita rasa macam bila nak Ramadan ni? Kemudian dah masuk awal Ramadan, bilalah nak sampai tengah? Sekarang dah menghampiri tengah Ramadan. Cumanya untuk pertengahan Ramadan ini kita nak membalut amal ibadah kita dengan sama-sama kita tingkatkan ilmu berkenaan dengan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Pentingnya untuk kita dapatkan ilmu ini supaya kita dapat menambah kekhusyukan dan kita akan mencapai target akhir kita, iaitu takwa dalam Ramadan ini. Cumanya hari ini kita akan bicarakan tentang topik kita, fasa-fasa Ramadan. Bukan sayalah orang yang nak menceritakan dengan lebih lanjut. Pencerahannya kita sangat bertuah kerana pada pagi ini kita bersama dengan Tuan Empunya Badan yang baru semalam tengah malam tadi baru pulang dari Kedah tau. Ya Allah, ke utara ke selatan. Hari ini bersama dengan saya di sini yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Baik, Da'i Hadari yang saya kasihi. Alhamdulillah Ustaz ya. Kalau ikutkan jadual Ustaz pun pada bulan Ramadan ni, Alhamdulillah berkongsi di sana dan sini ya Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan pagi ni kita sangat bertuah lah Ustaz. Banyak yang saya yakin Ustaz akan kongsikan tentang fasa-fasa Ramadan ni Ustaz. Cumanya para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Caranya bagaimana nak tanyakan soalan ni Da'i Hadari? Mudah sahaja. Cara yang pertama, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Fasa-fasa Ramadan. Sebelum kita nak cerita tentang fasa-fasa Ramadan ni, kenapa pentingnya ilmu dalam setiap amalan kita dalam bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertama sekali terima kasih Da'i Hadari yang sentiasa ceria. Alhamdulillah ya. Di semua platform. Alhamdulillah. Banyak platformnya dan ramai capaiannya, insya-Allah. Semoga menjadi ibadah yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan seterusnya kepada semua rakan-rakan penonton yang setia dalam menuntut ilmu sebenarnya. Bahkan Nabi mengangkat darjat kita, mereka-mereka yang bersungguh dengan ilmu pada kedudukan seorang mujahid, sebab ilmu ini terlalu sukar melainkan para pejuang sahaja. Betul. Seperti perjuangan untuk mencapai sesuatu kemenangan. Baik, kita mulakan dengan nak bagi semangatlah sikit ya. Kadang-kadang kita long lay, langkahnya gontai. Kena ada motivasi Ustaz. Mungkinlah sedikit untuk saya lah mungkin. Sebab tanyalah Ustaz, dia punya penonton dia memang masya-Allah jitu padu insya-Allah kan. Baik, ada satu benda yang mungkin kita tak perasan berlaku pada diri kita di bulan Ramadan. Ya, ketika mungkin nanti pukul 10 kita dah mula rasa lemah. Pukul 1 dah makin lemah sebab fizikal kita ya, dia tidak dapat supply tenaga secara direct dari makanan yang baru masuk. Dan ini menjadikan kita lemah walaupun stok tenaga tu banyak insya-Allah dalam badan kita ni. Tetapi satu perkara yang mungkin kita tak perasan ialah sebenarnya saat perut manusia itu lapar, kata Imam Al-Ghazali, akal mereka tajam. Pada ketika mereka lapar, akal mereka sangat tajam. Dan kerana itulah masya-Allah para ulama-ulama dahulu mereka melazimi berpuasa kerana mereka tahu dengan berpuasa menjadikan akal mereka akan dapat menangkap samalah macam saya orang jerantut ni Ustaz Hadari ya. Musim durian ni, kalau gugur durian tu, kalau kita bawa pelita kadang-kadang dah terlepas 2-3 biji tapi tak nampak. Tetapi bila kita suluh pakai lampu yang sekarang ni laser apa tu, yang 1 kilometer pun sampai, masya-Allah, balik-balik rimbun rumput yang kita nampak. Maknanya akal kita tajam di bulan Ramadan, cuma takut tak ada benda yang kita dapat tangkap sebab kita tak penuhkan dengan ilmu. Sebab kita dah difokuskan bahawa aku nak beramal. Fasa ilmu kita dah buang, kita delete sebab jangan kacau ana tengah nak beramal ni.
Sedangkan Masya Allah akal kita sedang tajam, dan saat tajam kita tak isi dengan ilmu, maknanya kita melepasi waktu-waktu penting yang sepatutnya kita isi. Dan kan itu nanti orang katanya macam mana saya nak istiqamah di luar Ramadan. Sebenarnya istiqamah tu perlu pada booster. Dan booster yang paling kuat untuk istiqamah adalah ilmu. Jadi sebab tu Masya Allah gabungan inilah yang kita mahukan ya. Amal ya jangan dikurangkan sebab kita dah letak satu set, orang kata satu setting yang bagus, tetapi jangan rendahkan setting ilmu. Alhamdulillah kita ditanya ustaz saban hari sebenarnya, dan yang terpenting adalah daripada ilmu, doa Nabi, Allah ma'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Yang penting ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu paling penting ustaz sebenarnya ustaz ya. Apabila akal dah ditajamkan sepanjang bulan Ramadan pula tu, tetapi rugilah kalau tak ada pula sesuatu yang kita dapat daripada Ramadan itu sendiri. Betul. Sebab ilmu tu sangat penting. Baiklah, ustaz, tentang fasa-fasa Ramadan. Mungkin di awal ini kita nak tahu berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan itu juga. Sebelum kita nak pergi kepada fasa-fasa ini. Keistimewaan Ramadan, kita semua sedia maklum, banyak keistimewaannya. Cuma apakah keistimewaan utama yang perlu menjadi garapan setiap orang, termasuk saya yang sedang bertanya? Masya Allah. Baik, betul ya, dalam hidup bermotivasi lah ya, sebab motivate maknanya bermula daripada orang yang ada motif, matlamat ya, tujuan akhir. Apabila kita faham bila Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, kita nak baca ayat Quran lah, sebab sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Uqbah bin Amir, kata Nabi kata Uqbah bin Amir, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى البطحان أو إلى الأقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم قلنا نحب ذلك يا رسول الله قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربعون خير له من أربعين ومن أعدادهن من الإبل. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesimpulan daripada situ Nabi nak bagi tahu bahawa kalau kita jadikan Al-Quran sebagai tema perbincangan ya, satu ayat kita dapat seperti mana satu ekor unta kita bawa pulang. Dua, tiga, sebutlah banyak mana pun. Baik, soalan Da'i Hadari sebentar tadi ya, dia tentunya balik kepada asas perintah Allah ya, ya ayyuhalladzina amanu ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan Ibnu Abbas berkata, apabila Allah mulakan dengan huruf munada, wahai, ya ayyuha, orang-orang yang dipanggil rasa terpanggil. Bila Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, sebab saya selalu sebut pada diri, aku selalu baca Quran tapi aku tak rasa apa yang Allah nak sampai dalam apa bicara-bicara tersebut. Padahal kita dipanggil. Maka kata Ibnu Abbas, pada saat engkau dipanggil oleh Allah, setiap orang beriman seolah memanggung kepalanya dan menyahut, ya Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kutiba alaikumusiyam, telah difardukan ke atas kamu, dituliskan ya, maknanya furidah, ke atas kamu puasa, pertama daripada perkataan kutiba itu, Allahu Akbar, sebab Nabi kata bacalah Quran dan menangislah. Sekiranya kamu tak boleh menangis, desak dirimu untuk menangis. Cuba bayang, orang-orang soleh bila Allah kata kutiba alaikumusiyam, banyak perintah-perintah dalam bentuk perintah pada perbuatan terus. Ya, aqimis solah wa atuz zakah. Semua perintah-perintah itu pada perbuatan itu, tetapi di sini pada isim puasa itu sendiri. Maka dia akan pergi, pertama adalah orang beriman menyadari bahawa tidak ada satu perintah dari Allah melainkan adalah untuk manfaat aku, kebaikan aku. Sebab kita kalau nampak mungkin manusia ni dia dalam sistem perhambaan dulu ya, tuan dan hamba, sebab kita ni hamba. Dalam sistem penghambaan dulu, apabila tuan memberi perintah, yang mendapat faedah adalah tuan. Tetapi saat Allah bagi perintah, Maha suci Allah daripada sebarang faedah, faedahnya balik pada aku yang sedang baca ayat Allah yang Allah kata kutiba alaikumusiyam. Sebab bila kita tidak dapat merasai perkara tersebut, kita akan merasa beratnya perintah. Allah, kena buat lagi, kena puasa lagi, dah lapar pula. Perintah, sebab tak ada orang suka perintah. Orang suka hadiah tapi tak suka perintah.
Tetapi orang beriman bila Allah kata kutiba, faedahnya pada kita, maknanya itu hadiah. Ya. Bila dia hadiah, soalannya apa yang aku dapat? Baik, semua yang dikatakan, sebab tu fasa ni penting sebenarnya. Ya. Sebab kita selalu kata untuk ini, tapi tahukah kita bahawa kenapa Allah berikan aku, apa faedah yang aku dapat? Faedah besar, the ultimate goal adalah untuk bebaskan aku dari neraka. Allahu Akbar. Untuk bebaskan aku yang sedang baca kutiba alaikumus-siyam, untuk bebaskan aku daripada neraka, aku yang tak ada jaminan bebas. Ya, tak tahu dah yang hadariku adalah hadis mana-mana ya. Fi akhir zaman yakunu rajulun ismuhu hadari wa huwa min ahli jannah insyaallah. Tak ada seorang. Pasti. Dan saya yakin insyaallah semua para penonton yang ada juga tidak ada jaminan. Betul. Tetapi kita ni perasan kita tu dah memang dalam sebelah kaki dalam syurga dah. Di situ masalah setting kita, ya. Sebab tu kadang-kadang orang cakap assalamualaikum ahli syurga, kita jawab dengan confident, waalaikumsalam, ya. Tak salah bersangka baik, memang kita disuruh, tetapi sangka yang menyebabkan kita perasan yang kita ahli syurga. Kenapa Sayyidina Umar, Ibn Al-Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, seorang yang Nabi sebut tentang dia adalah ahli syurga. Dia ahli syurga kata Nabi. Nabi saksi. Dah confirm. Nabi ceritalah Isra' Mi'raj berjalan, berjumpa dengan hurul ain yang bertanya, "Anta Umar?" Tanya, engkau Umarkah? Sebab bidadari, ketua bidadari yang nak menyambut Rasulullah masuk, sangka bahawa itu adalah Umar. Maka ketika Nabi kata Nabi bukan Omar, dia berlalu dan berkata ana li Omar. Cuba bayang Nabi cerita pada semua sahabat Sayyidina Omar, maknanya apa dia? Dah memang ahli syurga, tapi apa kata Sayyidina Omar dalam Hilyah Abu Nuaim? Sayyidina Omar berkata lau nadi munadi yaumal qiyamah kullun nas yadkhulunal jannah illa wahidan fa inni khasyautu an akuna ana dzalikal wahid. Allah. Seandai datang seruan, lau dalam bahasa Arab tak berlaku ya. Jikalau datang nanti di padang mahsyar satu seruan yang berbunyi, hei manusia, sekalian kamu masuklah dalam syurga kecuali seorang yang tak layak. Aku takut aku yang tak layak tersebut. Cuba bayang seorang yang Nabi jamin ahli syurga, tapi mindset dia, Allah aku tak layak syurga, aku tak layak lagi syurga, aku kena buat untuk dapatkan syurga. Kita yang tak ada jaminan ni masalah tu. Rasa macam Masya Allah. Apatah lagi karaoke pula lagu ku tunggu ku nantimu di pintu syurga. Memang lagi confirm lah kita tu memang penghuni syurga. Sebab itu bila kita katakan bahawa puasa ni adalah, kalau Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nas, kata Nabi, ba'i' nafsah fa mu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia berpagi-pagi ni sebenarnya apa kita buat? Kita jual diri kita pada Allah. Sama ada kita bebaskan ataupun kita jahanamkan diri kita, benamkan dalam neraka. So maknanya Ramadan ni sebenarnya ultimate-nya adalah untuk bebaskan kita daripada neraka, itqun minan nar. Amat rugi bagi mereka yang berada dalam bulan Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan tetapi tidak mencapai kemuncaknya, iaitu takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat rugi. Baiklah Ustaz, saya sebenarnya lidah saya kelu sekejap bila Ustaz sebut tentang bagaimana adakah kita ini terlalu yakin. Kalau bahasa orang kampung saya Teluk Intan sebutnya dengan izinnya confident. Kita risau Ustaz kerana kadang-kadang bila kita terlalu yakin itu akan merosakkan amal kita pula. Cumanya Ustaz, kita nak masuk kepada fasa-fasa Ramadan ini. Ada sebuah hadis, ni saya pun pening juga, ramai orang sebut-sebut tentang hadis ni. Bagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Permulaan bulan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka. Kita nak tahu tentang hadis ini dan bagaimana ia dari sudut ilmu. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Saya kira untuk menjawab tu lebih baiklah kita tanya dulu kepada mereka yang berautoriti lah. Baik. Ya, mungkin sebagai orang kata meletakkan frame. So, hadis itu ataupun penerimaan kita dan bagaimana kita terhadap hadis itu kita letak dalam frame. Terlebih dahulu kita tengok mereka-mereka yang berautoriti. So maknanya di kalangan para mufti kita, saya melihat apa yang ditulis oleh Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri sendiri dahulu, menuliskan tentang perbahasan hadis yang dibawakan tersebut, ya, sama ada yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ataupun diriwayatkan oleh Salmanul Farisi. Maka kesimpulan dahulu, nanti kita bincangkan bahawa dia menyatakan bahawa
di sana ada dua benda yang kita kena lihat. Ya. Yang pertama, status hadis itu. Status. Yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan hadis itu. Baik. Menurut yang tertulis, apa yang boleh baca, kita baca sampai sekarang pun komentar yang ditulis dengan sedikit perbahasan di sana, kita mendapati bahawa dia membawakan di sana bahawa status hadis itu pada kebanyakan ulama hadis, ya, statusnya tidaklah statusnya adalah dhaif, kita katakan. Baik. Statusnya adalah dhaif. Baik. Walaupun Ibn Khuzaimah dia meletakkan hadis ni dalam sahih dia. Dalam sahih Ibn Khuzaimah, dengan dia meletak sedikit bracket sekiranya sahih. Walaupun kita tahu bahawa Ibn Khuzaimah di antara sahih yang begitu tinggi. Betul. Ya. Jadi kita dapati bahawa apabila kedudukannya begitu, maknanya kita dah boleh masuk dalam perbincangan. Sebab itulah kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita lihat kepada perbahasan ulama di Darul Ifta' Misriyah, mereka juga meletakkan hadis ni pada status yang sama, tetapi yang kedua adalah mereka membincangkan. Boleh didiskusikan. Boleh didiskusikan. Sekiranya dia adalah satu benda yang tertolak, maka hadis tersebut takkan pernah dibincangkan oleh ulama. Ya. Dan kalaulah mungkin para ulama yang mungkin di Darul Ifta' Misriyah membincangkannya, dan kemudian saya juga melihat ketua unit hadis UIS sebagai contoh, Dr. Hafiz Sarani, dia menulis satu kajian dan menuliskan tentang statusnya terlebih dahulu, dan kemudian setelah meletakkan status tersebut dan kemudian dibincangkan. Baik. Bahkan pada mereka-mereka yang saya kira lebih mutasyaddid, contohnya seperti Ibn Rajab Al-Hambali, juga menyebut perkara yang sama, status hadis tersebut, dan beliau membincangkan. Termasuk juga Al-Mubarak Furi sebagai contohnya, dia meletakkan hadis dan dibincangkan. Maknanya boleh dijadikan bahan bincang, kerana bab yang kita nak bincang bukan menentukan adakah soal akidah atau tak, bukan soal hukum puasa tu jadi tak jadi dengan sebab hadis ini, tetapi dan termasuk dalam fadail, bab kelebihan yang kita cuba cermati dan ambil dia, insya-Allah. Maksudnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri turut membincangkannya dan memecahkan juga dalam 3 fasa tersebut. Okey, bila sebut tentang 3 fasa tersebut, insya-Allah akan dibincangkan sebentar lagi Ustaz, ya. Kita nak sama-sama buka minda dulu untuk kita sama-sama dapatkan ilmu lagi sebentar saja lagi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, seindah kasih, yang mana kami bawakan kepada anda semua setiap hari pelbagai topik yang berbeza, dan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak berkongsi ilmu dan mendapatkan manfaat. Termasuklah hari ini 14 Ramadan, kita nak sama-sama sembang-sembangkan berkaitan dengan fasa-fasa Ramadan. Terus tanyakan soalan, cumanya saya mohon kepada anda yang mungkin sempat untuk tinggalkan soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kami itu. Sempatlah saya tengok tadi, ada yang panjang sangat soalannya. Tak perlulah panjang-panjang, biar ringkas dan padat. InsyaAllah kita akan raikan. Baiklah Ustaz, tadi telah kita bincangkan tentang status hadis, dan sebenarnya ia boleh diperbincangkan kerana kita nak ambil fadail, kita nak ambil kelebihan-kelebihan yang kita boleh amalkan. Cumanya bagaimana perincian tentang rahmat, pertengahannya keampunan, dan juga akhirnya atqu minan nar, jauhkan daripada api neraka. Baik, bila kita berbincang tentang status, status hadis adalah ijtihad. Kita kata ijtihad, maknanya apa yang diputuskan oleh para ulama. Jadi bila kita sebut ijtihad, kita akan dapati perbezaan ijtihad. Betul. Sebab bukan satu ittifaq, bukan satu yang mutawatir macam Al-Quran. Betul. Sebagai contohnya, Al-Quran ayat ni, ya, kita tahu bahawa surah ini Al-Fatihah surah Quran sebagai contoh. Tak ada siapa pun ijtihad kata dia bukan daripada surah Al-Quran sebagai contoh. Maka tidak ada di sana perbezaan. Namun dalam soal menetapkan status hadis, maka dia adalah ijtihad. Kita tidak mendapati bahawa adanya kesepakatan yang menolak hadis ini. Jadi kerana tidak ada kesepakatan menolak hadis itu, maknanya ada hadis-hadis yang para ulama meletakkannya dalam kedudukan yang masih diterima untuk
bukan untuk menetapkan hukum, bukan untuk menentukan sesuatu keputusan penting dalam soal akidah, tetapi dalam bab sesuatu benda yang telah ada, namanya Ramadan, perintahnya telah ada dalam Quran, di dalamnya. Dan mungkin bagi yang melihat bahawa hadis ini terdapat cacat pada matan, ya. Kalau tadi kita katakan bahawa dia terletak pada dia punya sanad dia, pada rawi-rawinya. Ada beberapa rawi dalam senarai rantaian itu ada yang dianggap sebagai bermasalah dari sudut tidak mencapai kepada had yang sahih. Sebab kalau dalam catatan apabila dikatakan hadis ini tidak sahih, ya, itu bukan bermaksud hadis itu ditolak. Hadis ini tidak sahih bermaksud hadis itu tidak capai kepada 5 syarat sahih yang sepatutnya ada. Tetapi tak bermaksud bahawa hadis ini adalah hadis yang ditolak. Ya, itu antara terma, sebab dalam ilmu hadis terlalu banyak terma-terma. Banyak perinciannya. Banyak terma dan kemudian perincian. Dan kemudian setengah terma itu dipakai oleh seorang ulama, dia agak tak sama dengan yang lain. Sebab tu definisi, contohnya definisi sahih. Mungkin ulama ni disebut macam ni, hasan macam ni. Oh, kemudian pecahan pula pada hadis yang datang kepada kita sebagai contohnya aziz, kemudian gharib sebagai contoh. Itu kita mendapati juga ada dia punya perbezaan-perbezaannya. Menyatakan bahawa kalau gharib itu mesti banyak ni, ataupun aziz mesti banyak ni jalur yang sampai, contohnya. Jadi kita mendapati bahawa semuanya adalah tentang ijtihad para ulama terhadap bagaimana menetapkannya. Baik, yang mungkin melihat bahawa hadis ini terdapat kejanggalan yang ketara ialah kerana apabila disebutkan tadi, yang Hadari pun bacakan tentang syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, maka didapati bahawa di sana seolah-olah bercanggah dengan yang lebih siqah. Maksudnya lebih utama. Maksudnya Ramadan ini sepanjang bulan adalah rahmat. Sepanjang bulan adalah dia merupakan sesuatu maghfirah. Sepanjang bulan adalah itqun minan nar. Bukan dibahagi-bahagikan. Maka sebab itu para ulama menyatakan bahawa kalau itu kita katakan hujah, maka Ramadan juga tak boleh jadikan, seluruh Ramadan juga tak boleh dikatakan bulan rahmat. Sebab rahmat Allah mengatasi pada semua bulan. Setiap masa. Setiap masa. Ya, bahkan sebelum ada masa pun rahmat Allah itu telah ada. Betul. Jadi kalau begitu, Masya Allah, bahawa yang dimaksudkan bahawa rahmat, maghfirah dan itqun itu memang ada pada setiap masa. Di luar Ramadan, bulan apa pun pada seorang, kalau Allah nak bebaskan, Allah bebaskan. Kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan. Betul. Ulama membahaskan bahawa apabila kita kata Ramadan al-Mubarak, ya, al-Mubarak makna Ramadan yang diberkati, dalam bulan tu penuh berkat. Adakah bulan lain tak ada berkat? Ada. Tetapi kenapa kita kata menunjukkan bahawa pada sepanjang bulan Ramadan itu keberkatannya diganda oleh Allah. Baik, tanpa menafikan bahawa sepanjang bulan rahmat, sepanjang bulan maghfirah, sepanjang bulan adalah itqun minan nar, tetapi dalam fasa-fasa, dan dalam fasa ini Nabi tidak menyebutkan 10 pertama, 10, ya. Sebab Nabi tidak menyebutkan al-asyarah awail, ya. Asyarah awasid, awakhir, ya. Tadi al-awail kan. Nabi tidak sebutkan tentang 10 yang awal, 10 yang tengah. Nabi sebut awal, tengah dan akhir. Ya, maka kita katakan bahawa kita mensyarahkan, menyatakan bahawa di situ kita letakkan 10, hanya rahmat itu pada 10. Nabi tidak sebut 10. Dan ulama yang membahas pun tak menyatakan 10. Walaupun ada yang menyatakan ya di sana ada 10, sebab ada 10 yang sahih. Sebab 10 yang akhir, fasa akhir itu 10 yang memang sahih. Sebab berdasarkan kepada hadis lain, tentang hadis Imam Bukhari, Imam Muslim tentang i'tikaf, tentang bangunkan 10 yang akhir, kejarlah. Ya, itu ada 10. Maka dengan 10 itu mereka mengandaikan bahawa 10 itu adalah yang awal 3 itu juga 10. Walaupun secara jelas saya dapati apa yang dibahas oleh kebanyakan ulama yang menerima untuk dibincangkan hadis ini untuk kita memetik. Sebab pada saya dan yang hadari, ada satu benda yang sangat penting sebenarnya, yang kalau kita dapat meneliti, setelah kita tahu kelebihan daripada berdasarkan semua hadis sahih dan Al-Quran, maka di sana ada cara kita berinteraksi dengan Ramadan sebenarnya. Mengajar cara kita interaksi dengan Ramadan. Da'i Hadari baik. Tapi kalau tak kena cara saya dengan Da'i Hadari, main aku engkau je. Contohnya, manusia ada dia punya maruah dia. Ada masalah pada interaksi tu. Pada masalah interaksi, akhirnya patut benda-benda yang bagus tak dapat diselesaikan. Sebab tak erti interaksi.
Sebab tu kita masuk dalam training, belajar bagaimana nak interaksi, menggunakan perkataan, menggunakan pandangan mata, menggunakan body language, bagaimana kita mirroring contohnya. Semuanya adalah tentang interaksi. Maknanya kita belajar tentang interaksi, tetapi bagaimana kita interaksi dengan Ramadan. Allah. Jadi kalau kita tidak melalui interaksi yang betul, maka sebab itu kita dapati bahawa macam tadilah, patutlah yang hadari boleh tolong saya, tapi ada lagi orang lain yang bagus interaksi yang aku nak tolong kan, contohnya kan. Jadi begitu juga Ramadan ini kan, begitu juga Ramadan ini, keberkatannya, kerahmatannya, keampunannya, pembebasannya adalah satu cara yang mungkin insya-Allah nanti ada soalan-soalan rakan-rakan kita yang kita boleh kembangkan. Baik, saya nampak Ustaz. Saya dah nampak sekarang ni bagaimana perbincangan kita pada pagi ini sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Kita nak ambil hadis-hadis yang disebutkan tadi itu, sebenarnya nak belajar, mengambil iktibar, mengambil faedah supaya kita dapat berinteraksi dengan Ramadan. Itu sangat penting. Dan elemen-elemen itu ada sebenarnya dalam Ramadan ni. Baiklah Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Sal Rasid katanya, bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat merebut setiap ruang dan peluang pada bulan Ramadan pada siang hari, yang mana baginda dan sahabat orang yang sangat sibuk berdakwah, dan di sebelah malamnya bagaimana menghidupkan qiyamul lail bersama-sama. Mungkin gambaran dari sudut sirah Ustaz supaya dapat juga menjadi motivasi kita. Seterusnya, apakah persediaan untuk pecutan terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Yang mana dikatakan baginda Nabi SAW, ini yang kita sebutkan tadi itu, mengikat kain baginda ketat-ketat pada 10 malam terakhir Ramadan untuk beriktikaf di masjid. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Sal Rashid Cikci antara penyumbang soalan sentiasa bersama dengan kita Ustaz. yang mungkin menyusahkan Dai Hadari untuk membacanya dan menyusahkan saya untuk menjawabnya, tetapi bagus untuk perbincangan ilmunya, insya-Allah kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab tu saya sukalah bila kita dah tahu matlamat tadi bila kita berdasarkan ayat Quran tadi, Allah kata kutiba alaikumusiyam. Mohon izin saya mungkin undur sedikit supaya kita dapat orang kata the big picture of Ramadan itu sendiri. Kadang-kadang kita tak nampak, kita dalam cloudy. Saya puasa sebab orang puasa, sebab orang kita semua tarawih, kan? Tanpa sedar kita jadi orang ikut-ikutan. Baik, sebab tu ulama kata saat kita cuba rasa apa yang kita baca pada kutiba, itu dah cukup memberi makna bahawa apakah tujuan yang tertinggi. Di situ sebelum kita kata Allah gunakan la'allakum tattaqun, di situ kita dapati bahawa matlamat adalah untuk bebas daripada neraka. Yang kita ada masalah sikit. Sebab kita rasa kita ni dah okey, apa masalah, aku dah memang ahli syurga apa. Kan? Sedangkan kalau kita baca doa, ibu doa ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Makna dia berhenti pada wa qina azabannar. Maknanya semua amal baik kita dunia dan akhirat ni sebenarnya pada titik waqina adzabannar. Mana di situ adalah merupakan kitanya matlamat kita. Cuma siapa yang boleh bebas daripada neraka? Sambung lagi ayat tu. Kan? La'allakum tattaqun. Maknanya matlamat yang paling tinggi adalah nak bebas aku daripada neraka. Cuma siapa yang bebas daripada neraka? Ialah orang yang bertakwa. Walaupun dalam ayat tu Allah tak gunakan kalimat antakuna minal muttaqin. Allah tak kata kamu jadi daripada orang takwa. Selalu kita terjemahnya kan, semoga kamu menjadi takwa. Allah tak kata supaya kamu menjadi orang takwa. Sebab menjadi orang takwa isim fa'il. Maknanya orang takwa. Orang itu orang takwa. Tetapi dalam ayat itu Allah gunakan verb, fi'il, tattaqun, supaya kamu melaksanakan perbuatan takwa. Sebab hanya orang laksanakan perbuatan takwa baru dia jadi muttaqin. Yang membawa kepada takwa itu. Baru dia menjadi orang takwa. Jadi Allah cerita proses, bukan cerita dia result. Bila dah dapat satu result, kita dah dapat satu objektif, kita akan dapat kita punya matlamat goal. Keputusan akhir adalah bebas daripada neraka Jahannam. Jadi kalau Sal Rashid tanya balik soalan tadi, apa yang sahabat, kita kena faham bahawa Nabi dan para sahabat yang mengajar kepada kita bahawa la'allakum tattaqun, perbuatan takwa itulah sebenarnya yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Tak mungkin Allah cerita dalam Quran para sahabat buat benda lain. Sebab para sahabat, masya-Allah, mereka yang turun Al-Quran, idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i
Ya, mereka akan dapati Allah gambarkan mereka itu saat mereka mendengar daripada apa yang diturunkan oleh Allah, berlinangan air mata mereka, menangis teresak-esak kerana mendengar ya daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila Allah menggunakan perkataan la'allakum tattaqun, sebab tattaqun adalah perbuatan yang mesti ada dua. Mesti ada dua. Yang pertama adalah buat benda baik. Betul. Yang kedua adalah menjauhi larangan. Ya. Jadi maka kan itulah dalam bulan Ramadan, suka saya ingatkan diri saya rasid ya, bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk bangun dua benda ni. Bangun dua benda ni. Ya. Dan bangun dua benda ini dikunci pada satu kata-kata yang mudah difahami. Yang pertama adalah proses siam, yang kedua adalah proses qiyam. Maknanya proses yang mesti dibuat pada kita adalah proses siam. Ya, siam tu orang kata oh puasa. Ya puasa, tetapi dia bukan puasa sahaja, tetapi seluruh keupayaan manusia mengawal diri dia daripada meninggalkan yang dilarang, bahkan ini aula. Dalam kaedah fiqh pun menyatakan bahawa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita membuang benda tak baik itu kena utama berbanding benda baik. Maknanya siam. Contohnya apa? Ya, bulan Ramadan saya tak nak cakap benda tak elok. Saya ni bila saya tengok ya Allah suka pemarah. Ya. Bulan Ramadan masya-Allah saya nak menjadi orang yang menjadi takwa. Takwa saya adalah melawan sifat marah. Mungkin dalam diri saya ni apa lagi sifat-sifat contohnya? Sombong. Ya. Saya tahu bahawa sifat sombong tak boleh ada dalam diri. Seandainya sifat sombong ni ada dalam diri walau sebesar zarrah, maka saya akan jauh dari Allah. Maka kita sedar perkara tersebut, siam. Kita lawan, buang. Kita buang sifat tersebut. Dan inilah proses kalau kita nak tanya apa yang patut kita buat. Sebab proses ini tatkala kita buat, barulah mudah melakukan qiyam. Sebab tu ulama kata kenapa kita tak boleh qiyamul lail? Sebab dosa siang yang kita buat. Dosa siang macam mana nak buang? Melalui siam. Melalui mengawal diri kita. Dan dosa yang manusia jauh tak sedar ialah mazmumah dalam hati kita. Sifat mazmumah tersebut. Bila masa bulan luar Ramadan pun kita tidak mujahadah, dalam bulan Ramadan pun kita layan dia. Masih yang sama. Kita benci orang, kita dendam, kita marah, apa lagi? Senaraikan saja. Memandang negatif pada orang. Semua benda itu yang perlukan kepada mujahadah. Sebab bukan akhir lah. Akhir sikit. Sebab akhir nanti belum habis lagi. Maka dengan proses siam dan qiyam itu sebenarnya untuk capai takwa, dia ada satu benda sebenarnya yang menjadi fokus kepada Ramadan. Dan fokusnya adalah mendidik benda yang menghalang daripada kita boleh buat baik dan menghalang daripada buat tak jahat, dan benda itu adalah nafsu. Jadi siam dan qiyam sasarannya adalah pada nafsu untuk menjadi kita buat amal takwa, untuk mencapai takwa bebas daripada neraka. Itu yang sepatutnya Ustaz. Supaya puasa as-siyam yang kita lakukan ini sepatutnya membendung nafsu kita, mengawal nafsu kita, bukan nafsu yang mengawalnya. Itu yang pergi bazar sampai penuh tu. Last sekali akhirnya yang makan sikit, yang lain tong sampah perginya. Nauzubillah min zalik. Baik Ustaz, soalan kedua saya rasa kejap je lagi Ustaz akan jawabkan. Cuma kita akan rehat seketika lagi. Seketika nanti kita akan kembali lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai Syahrul Quran, iaitu bulan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi sama-sama semarakkanlah juga bacaan Al-Quran. Janganlah di awal hari itu sahaja tuan-tuan puan-puan kita baca Al-Quran. Tengah ni rasa macam sempat-sempat kita bukalah. Hujung nanti Quran saya mana? Ini masalah kita ya. Jadi sama-sama kita perbanyakkan bacaan Al-Quran dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Baiklah, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seindah kasih. Hari ini kita bincangkan tentang fasa-fasa Ramadan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz,
Kita nak sambung perbincangan kita. Soalan kedua daripada Sarasid tadi berkaitan dengan dalam ramai mencari Lailatul Qadar. Seperti mana kita sedia maklumlah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana mungkin Ustaz boleh gambarkan dan mengapa Rasulullah dan para sahabat begitu hebat sehingga i'tikaf di masjid 10 malam terakhir? Baik. Kenapa para sahabat boleh melakukan proses? Ya, betul. Sebab kita tak kuat melakukan proses. Kita percaya pada nak capai sesuatu melalui proses. Kena ada proses. Tetapi kita tak kuat untuk melalui proses. Nak keputusan akhir. Ya, kita nak kepada result. Tetapi kita tak mempedulikan proses. Ya. Kita tak fokus kepada siam contohnya. Ya. Kita tak fokus kepada qiyam. Kita tak fokus kepada aku ni kena betul-betul jadi lebih baik. Cuba bayang kalau kita nak mengambil satu semangat daripada seorang tabi'in lampau yang bernama Syekh Ibrahimul Harbi. Dia mengomentar tentang Imam Ahmad. Dia kata laqad sahibtu Ahmad bin Hanbal 20 sanatan saifan wa shita'a harran wa barda lailan wa nahara fama laqituhu fi yawmin illa wa huwa alaihi zaidun bil ams. Aku berkawan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah selama 20 tahun. Dia nak cerita 20 tahun itu adalah musim panas, musim sejuk, masa panas siang, waktu gelap malam yang sejuk, malam dan siang. Aku berkawan dengan dia, maknanya bersama dengan dia. Aku tak pernah menjumpai dia pada satu hari melainkan dia lebih baik daripada hari semalam. Masya Allah. Cuba bayang 20 tahun. Orang tengok dari hari dia Masya Allah, nampak dia ni ada satu semalam, hari ni lebih baik Masya Allah, esok tak jadi lebih baik. Baik, maknanya bagaimana mereka itu melakukan proses, proses buat hari ni apa yang kita rasa aku nak buat lebih baik berbanding hari semalam. Kita tulis, kita sebut pada diri kita sendiri, apa benda baik semalam kau dah buat baik, aku nak buat lebih baik berbanding hari semalam. Baik, kerana itu dalam nak mencapai, kita kata matlamat tadi, matlamat untuk kepada memburu pecutan terakhir, kita katakan. Sebelum kita cakap tentang pecutan terakhir, maknanya 10 meter terakhir. 10 meter terakhir. Kita kena bercakap tentang sebelum kita on your mark. Sebelum ke garisan. Ketika permulaannya tu. Kata ketika kita tak bongkok lagi pun. Maknanya kita kena lihat di situ. Maka sebab itu, kenapa orang mampu melalui pecutan terakhir? Pertama sekali, Nabi bercerita terlalu banyak kelebihan tentang Ramadan. Betul. Dan disitulah rahmat Allah. Rahmat Allah yang menjadikan kenapa kita buat amal sikit tapi amalannya berganda. Kenapa umur kita pendek tetapi dengan pendeknya amal datangnya Ramadan menjadikan amal kita seperti mereka golongan-golongan lampau zaman dahulu yang panjang umur ratus beribu tahun tersebut sama dengan kita, dengan rahmat. Sebab tu Ramadan ini dimulakan dengan rahmat, maknanya kita kena melihat sisi rahmat Allah terlebih dahulu. Sehingga kalau kata tenggelam, kita tenggelam dalam rahmat tersebut. Dan tenggelam rahmat, dia akan keluar satu perkataan yang terbit daripada hati seseorang, namanya adalah syukur. Maknanya sejauh mana hamba itu bersyukur pada Allah. Maknanya Ramadan dilalu. Nak cerita senarai rahmat, Allahu Akbar. Sama ada rahmat Allah bagi pada Ramadan, sama ada rahmat Allah bagi umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab tu ketika penat, lencun baju para sahabat, ketika mereka pecah tangan-tangan mereka menggali khandak. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah. Kalaulah tak kerana hidayah engkau, rahmat daripada engkau ya Allah, kami tak dapat hidayah, kami tak dapat melakukan solat, kami tak boleh pun melakukan sedekah. Mata hati yang melihat kepada rahmat di bulan Ramadan tersebut. Kita belum cakap lagi Da'i Hadari. Kita yang hidup berbanding orang dalam kubur. Betul. Orang kubur melihat kepada jendela, seandainya melihat kepada jendela dan melihat kita yang berada di atas tanah, mereka pasti akan menangis dan merayu. Mereka orang fakir ni, Da'i Hadari, kalau dia terlampau fakir, terlampau lapar, dia minta apa kita? Makan. Banyak mana? Asalkan sesuap sedikit nasi pun okey dah. Bagi saya sesuap nasi. Walaupun dia nak kalau boleh satu pinggan. Tetapi perkataan ketika kita dalam keadaan sangat fakir, kita minta satu suap. Bagi saya seteguk air. Itulah perkataan pada saat ahli kubur melihat cemburu pada mereka-mereka yang hidup. Mereka merayu kalau boleh dapat satu hari kami lalui Ramadan, itu dah memada bagi kami. Tapi sebab nikmat tu dah lepas.
Tapi bagi kita yang dalam keadaan dalam nikmat ni, dalam nikmat, sebab tak lihat nikmat. Allah. Oleh kerana tak dapat nikmat, kita tak tenggelam, maka tidak terbit perkataan syukur, ya Allah, ada orang yang telah dipanggil oleh Allah, aku masih hidup oleh Allah. Sebab tu kalaulah kita punya awaluhu rahmah, tu maknanya nampak rahmat, kita dah dekat dengan saat Nabi melakukan solat hatta tarima qadamahu aw saqahu. Ketika orang mendapati bahawa bengkak betis kaki Nabi ni, tumit Nabi, kaki Nabi bengkak kerana lakukan solat malam. Apa jawapan Nabi ketika orang tanya? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur pada Allah? Bagaimana nak dapat syakura? Melihat rahmat. Sebab tu Ramadan yang kepada rahmat Allah. Sebab tu kena lihat rahmat. Awaluhu rahmah maknanya melihat rahmat. Itu kita interaksi dengan Ramadan. Kecil, sebab ulama kata sebab syukur ni dia adalah tanah. Makin banyak syukur, makin luas tanah, makin banyak musangking boleh tanam. Tapi rupanya kita rumah kecil je, sepokok pun tak boleh nak tumbuh. Jadi kita masuk ke dalam Ramadan, kita rasa kita bersyukur, tetapi kita belum jadi syakur. Maknanya, kenapa kita melihat interaksi dengan Ramadan, melihat kepada rahmat Allah? Sebab kita kena habiskan hari kita melihat, ya Allah, ini kebaikan, ini ganjaran, ini kelebihan. Bahkan kalau saya lihat dalam satu Sufyan bin Uyainah berkata, aku melihat semua kelebihan yang Allah berikan tentang Ramadan. Ni kita tengok awalu rahmah ni. Yang awaluhu tu boleh sekarang pun. Bukan maknanya dulu saja, sekarang dah tak boleh tutup pintu dah. Tak. Sekarang pun kita boleh melihat. Kita boleh melihat bahawa Ramadan ini awal yang patut aku lihat adalah rahmat dia. Kata Sufyan bin Uyainah. Ketika dia melihat hadis dalam riwayat Imam Ahmad, hadis kursi yang menyatakan bahawa kullu amal ibni Adam lahu kafarah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Inilah pada dia dikata dalam semua kelebihan-kelebihan. Rahmat Allah ni. Dan aku dapati ini yang tertinggi. Sebab pada dia, puasa kita yang sedang kita lalui ini, semua yang saya kasih sekalian, kalau hari akhirat nanti, saya suka buat misalan, saya dan yang hadari. Silakan. Macam cerita Titanic. Titanic. Kan dalam tu kan orang mewah-mewah, seronok dengan kawan-kawan dengan level-level tinggi. Betul. Kan dalam duit, dalam peti besi bilik masing-masing berkepuk-kepuk duit sebab nak bawa ke Amerika kan, daripada Liverpool kan. Tetapi apa berlaku ketika pecah? Apa yang mereka fikir pada masa tu? Hidup. Bagaimana nak hidup? Satu benda je. Menggapai apa sahaja yang ada. Pelampung keselamatan. Allah. Kata Sufyan bin Uyainah, puasa kita adalah pelampung keselamatan kita di padang mahsyar. Cuba bayang, pada masa tu mungkin kita tak sempat dah fikir dah amalan lain. Tetapi fa innahu li kulli amal ibni Adam lahu kafarah illa saum. Maknanya Allah nak bagi tahu puasa yang sedang kita ada ini, Allah jadikan dia pelampung keselamatan kita. Pelampung keselamatan. Mungkinlah kita rasa bahawa aku dah banyak solat dan segala macam. Itu yang kita bawa barang-barang mewah. Tetapi Allah nak bagi tahu bahawa puasa adalah pelampung keselamatan kita. Kita dapat pelampung keselamatan, kita selamat insya-Allah. Duit-duit tersebut kita tak fikir dah. Betul. Dan cuba bayang kalau pelampung keselamatan kita bocorkan. Allah. Dapat pelampung keselamatan. Sekarang ni Ramadan ni yang kita sedang bocorkan satu demi satu. Kita bocorkan dengan tak siam. Kita bocorkan dengan tak peduli pun Allah bagi kelebihan. Sedekah pun malas. Dan kemudian kalau buat pun cerita kat orang. Jadi semua yang saya kasih sekalian, sebab tu kalau kita nampak di sana, kalau tanya tentang 10 meter terakhir, tengok di awal. Sejauh mana kita melihat rahmat Allah. Sejauh mana supaya kita bermula sesuatu dengan bersyukur pada Allah. Ya Allah. Sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum. Baru aku tambah, kata Allah. Jadi kalau kita tak bersyukur tapi nak ditambah oleh Allah pada pecutan terakhir, apa cerita? Tak akan dapat. Sebab tu awaluhu rahmah, saya katakan interaksi kita dengan Ramadan. Bagaimana kita nak interaksi dengan Ramadan, barulah nafas Ramadan itu begitu harum buat kita. Kalau tidak, ya Allah, kata nampak rahmat kan? Nampaklah perintah. Bila nampak perintah semata-mata, Allah, beratlah benda ni kan. Bila nak habis, menghitung hari untuk kalau boleh Ramadan, nyahlah segera supaya datang tetamu yang ku rindu, namanya Syawal. Allahu Rabbi. Para salafus soleh melihat kepada rahmah Allah dalam surah Ar-Rahman. Bagaimana? Banyak kali Allah nyatakan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah lagi yang kamu hendak dustakan? Sama-sama kita ambil masa sejenak untuk kita fikirkan. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih dan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Difahamkan, ada sahabat-sahabat handai kita yang turut menonton Tanyalah Ustaz dari Batam dan Riau di Indonesia. Bahkan ada juga yang turut menonton ketika ini di Singapura. Apa khabar orang kota Singa? Okey ke Ramadan setakat ni? Bagaimana Ramadan di Singapura? Katanya meriah juga tu. Dan Alhamdulillah yang menonton di Brunei Darussalam. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baiklah, mungkin di Facebook rasmi kami boleh berinteraksi lah. Boleh perkenalkan diri dari mana. Mungkin ada penonton-penonton Tanyalah Ustaz dari Malaysia ni nak beraya di Brunei ke Singapura atau Indonesia nanti kan. Boleh berkenal-kenalan insya-Allah. Baiklah, hari ini kita sembang-sembang tentang fasa-fasa Ramadan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita nak membawa perbincangan kita dengan lebih jauh, terutamanya kita nak memasuki kepada fasa yang disebut sebagai maghfirah. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tadi berkaitan dengan proses. Ramai yang nampak ataupun nampak hanya pada result ataupun keputusan. Dia tak nampak pada proses. Saya yakin mungkin Ustaz kalau ada yang nampak kepada proses itu sebenarnya penuh dengan rahmah, dia takkan rasa susah proses itu kan Ustaz Bahkan proses ini juga sebenarnya kalau ikutkan sudut sains, kita nak cuba bawakan juga dari sudut sains. Bukankah dari sudut rahmah Allah itu juga banyak Ustaz? Antaranya puasa ini dapat meneutralkan tubuh badan kita. Bahkan Ramadan ini juga bagaimana kalau kita berpuasa, usus kita juga akan menjadi bagus, lebih baik fungsinya. Apa komen Ustaz? Ya, saya baca satu buku yang ditulis oleh penulis di barat. Dia kata puasa ni, fasting, dia tulis tajuk dia adalah Miracle of Fasting. Miracle of Fasting. Dia kata puasa ni macam magic stick untuk sihat. Pakar diet kata. Masya Allah. Macam magic stick seolah-olah okey nak sihat ting macam sihat. Harry Potter tu. Nak sihat ting. Jadi puasa tu adalah magic stick menurut dia, kita kata kan. Bukankah itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita? Betul. Dan dia menulis kalau Allah tak perintahkan Allah dah merintah pastinya sejak azal. Tetapi nak ceritanya kita akan ketinggalan sebab dia kata semua bangsa bertamadun ada ritual puasa. Semua bangsa bertamadun ada ritual puasa. Maksudnya kalau tiba-tiba kita Islam yang membina satu tamadun tiba-tiba tidak ada satu ritual puasa, kita kurang satu nilai ketamadunan sebenarnya. Masya Jadi apabila kita berpuasa, maknanya Masya Allah memang menunjukkan bahawa kita adalah satu bangsa yang memang bertamadun. Sebab tu Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab Allah dah cerita bahawa sebab Nabi dihantar kepada semua kaum, kemudian dengan sebab itu kaum-kaum tersebut sama ada mereka dah lupa tentang ajaran, tetapi ritual itu tetap ada. Menjadikan bahawa ritual-ritual kita dapati bahawa sangat terkejut kita mendapati. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya antara rahmat Allah yang kita kena rasa kan, Allah tidak perintah sesuatu perintah tetapi sedikit sahaja berbanding yang lain, tetapi ganjarannya jauh lebih besar berbanding yang lain. Betul. Contoh. Allah perintah kita solat. Ya, sedangkan kita ada 24 jam. Ya. Allah perintah berapa minit sahaja. Katalah satu waktu katalah 5 minit lah kita kata, yang tak perlu perlu seminit je. Laju sangat tu. Gurau. Jangan nanti yang menentu kata punya semayang ni kena seminit. Tak. Katalah 5 minit satu waktu. Kali 5 25 minit. Minit daripada 24 jam. Rahmat Allah. Tetapi adakah 5 minit itu bersamaan dengan 5 minit ganjarannya seperti 50 solat? Itu rahmat Allah. Puasa, Allah kata ayyaman ma'dudat, hari tertentu. Hari-hari tertentu. Bukan the whole year. Tidak. Tetapi pahalanya seperti setahun berpuasa kita. Masya Allah. Kan? Jadi kita belum cerita tentang rahmat malam Al-Qadar. Selalu orang kata malam 1000 bulan. Satu malam berapa lama sangat Ustaz? Berapa jam je. Ya. Kan? Dan kita kata 1000 bulan. Kita telah downgrade kan? Bukan 1000 bulan. Lebih baik. Bila lebih baik, mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 1 juta. Ya. Kerana minimanya adalah 1000 tu adalah tak, tapi lebih daripada khairun. Sebab tak, bukan ka'alfi syahr, tetapi khairun min alfi syahr. Jadi nak ceritanya makna itu rahmat Allah. Betul. Maknanya Masya Allah, katalah malam tu lebih daripada 1000, kita tak tahu berapa ribu digandakan, tetapi hanya berapa jam yang tadi katakan tadi kan. Betul. Jadi Masya Allah, kalau kita tengok, saya yakin kita tenggelam dengan rahmat. Bila tenggelam dengan rahmat, keluar
nafas syukur ya Allah. Masya Allah. Sebab kita ni yang payahnya adalah syukur. Ya. Sebab manusia yang cemerlang hanya manusia yang bersyukur. Manusia yang hidup dalam sengsara adalah manusia yang tak tahu untuk bersyukur. Sebab syaitan ni dah yang hadari ya. Sebab tu kita deal dengan satu benda yang susah adalah syaitan kata thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bala tentera syaitan bila datang pada saya, pada tuan-tuan ya, para penonton yang sedang menonton sekarang ni, dia bukan datang daripada arah depan. Tetapi dia datang daripada depan, datang dalam masa yang sama daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Itulah serangan syaitan kepada kita. Tetapi syaitan, Allah gambarkan word ini, perkataan ini dalam Al-Quran. Apa yang berlaku kata syaitan bila saat manusia aku serkup mereka, aku serang mereka. Serang dia adalah pada tempat strategik yang dalam diri kita. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, engkau akan mendapati manusia itu tidak pandai bersyukur pada Allah. Maksudnya syaitan itu, iblis itu tahu kelemahan utama kita. Kesyukuran itu tiada. Sebab itu teras kehambaan adalah syukur pada Allah. Maka diserang teras ini. Kita tengok perang Iraq, Kuwait dan segala macam. Kalau serang bukan sembrono, tempat strategik. Maka iblis, syaitan menyerang kita tempat strategik. Apa dia? Syukur pada Allah. Awalu rahmah, supaya nak buka celek balik, jangan kita diserang tempat tersebut sehingga kita nampak rahmat Allah. Tapi syaitan akan nampaklah biasa je, tahun ni, tahun depan boleh lagi, nampak? Rasa tawar saja, rahmat tu rasa biasa saja. Ada yang terlepas pandang pada Ramadan, dia tidak syukur pada Ramadan. Ada yang terlepas pandang, ada pasangan, tidak syukur ada pasangan. Bahkan ada yang dalam Islam tidak bersyukur dalam Islam. Allah Akbar. Wal'iyyazubillah. Barulah saya faham Ustaz bagaimana dalam kitab Jami' lil Ahkamil Quran daripada Imam Al-Qurtubi, bagaimana diriwayatkan, diceritakan puasa umat terdahulu begitu susah Ustaz. Sebagai contoh Nabi Musa dan juga umat Nabi Isa alaihissalam, iaitu kaum Yahudi, mereka diperintahkan puasa sehingga sepanjang musim panas. Tetapi mereka tukar, ubah suai kepada musim sejuk. Tapi kita umat Nabi Muhammad berpuasa hanya sebulan. Bahkan nikmat yang kita dapat ganjarannya lebih daripada rahmat Allah, umat terdahulu. Allahu Akbar. Baik Ustaz, keampunan, maghfirah, bagaimana perincian yang mungkin Ustaz boleh nampakkan supaya kami dapat lihat gambaran jelasnya? Silakan. Baik, bila kita dah nampak rahmat Allah ya, sehingga akhirnya ya Allah mulut ni tak tahu nak cakap syukurnya Allah. Setiap saat kita meratibkan syukur pada Allah, bukan lidah kita tapi hati kita yang melihat ya Allah bertuahnya Ramadan ini ya, seolah-olah udaranya, cahayanya, masanya, saat, minit, jam, waktu dan harinya ya Allah adalah rahmat daripada Engkau ya Allah. Dan saat itu, dan kita tahu bahawa kita dah mula melangkah kepada proses berikutnya, interaksi kita berikutnya adalah maghfirah. Ya, baik. Kita lihat bahawa apabila kita nak melalui ibadat contoh ya, dan surah Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ciri orang beriman. Ya, kita nak jadi orang beriman. Orang beriman adalah merupakan hasil daripada kita melakukan perbuatan beriman. Orang bertakwa adalah hasil daripada orang melakukan perbuatan takwa. Orang muhsinin adalah hasil daripada melakukan perbuatan ihsan. Ya. Proses tu penting. Betul. Sebab tu saya ingat kata Buya Hamka. Ya. Buya Hamka kata, istananya telah kulihat. Istananya telah kulihat. Tetapi di mana jalannya? Kan? Sebab Allah tunjuk dalam Al-Quran, ihdinas sirat. Allah bagi tahu jalan. Jangan rasa bangga kita ni nak masuk syurga, sebab semua bangsa dalam dunia ada nama syurga mereka. Betul. Ya kan? Maknanya syurga semua orang nak masuk. Tetapi di mana jalannya? Ya, kita nak syurga tapi jalannya ke neraka rupanya wal'iyyazubillah kan. Jadi jalan itu yang menentukan. Baik, kalau kita nak jadi mukmin, nak jadi muttaqin, nak jadi muhsinin, maka kita punya jalan Allah sebut dalam surah Taubah. Allah mula apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una. Disebutkan golongan-golongan itu. Disebutkan golongan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan ya, perbuatan-perbuatan mereka itu. Bermula dengan at-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkar, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Baik, apa langkah pertama? Bertaubat. Taubat. Maknanya setelah kita lihat rahmat Allah, kita lihat maghfirah Allah, supaya aku menjadi seorang taib.
Dan yang hadari, sekarang kita duduk sebagai seorang pendosa Allah yang minta keampunan dari Allah. Kita melalui setiap hari dalam bulan Ramadan, ala aku sebagai seorang pendosa. Sebab bila kita, Allah tak kata al-abidun, al-hamidun, as-saihuna, tetapi dimulakan dengan taibun terlebih dahulu. Betul. Sebab bila kita masuk hanya nak buat ibadat tetapi tanpa melihat maghfirah Allah. Sebab maghfirah itu adalah apa yang Allah tawar. Tetapi apa yang kita rasa, aku nak menjadi seorang pentaubat. Aku nak jadi seorang pentaubat. Cuma siapakah dia seorang pentaubat? Bila sebut tentang siapakah seorang pentaubat tu, saya yakinlah ramai yang nak tahu ni. Kenapa pula Dai Hadari? Kita nak rehat seketika, Ustaz. Janganlah marah tuan-tuan puan-puan. Nantikan sambungannya selepas ini. Kita akan tutup di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Jangan lupa tentang pentaubat itu tahu? Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan pagi ini Alhamdulillah bulan Ramadan yang begitu indah dan pagi Ramadan yang ke-14 pada hari ini, saya harap kita sama-sama jaga kualiti ibadah kita, terutamanya sama-sama kita tingkatkan ilmu juga, agar segala apa yang kita lakukan dalam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang fasa-fasa Ramadan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Baik Ustaz, tadi kita lihat, sempat kita tonton berita tadi bagaimana ada keluarga yang diuji dengan kebakaran, dan kita harapkan, kita doakan kepada mereka sesiapa sahaja yang diuji bulan Ramadan ini mendapat ganjaran yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, orang yang bertaubat, bagaimanakah sifat pentaubat dan bagaimana mereka menjalankan ibadah itu dengan taubat, sebenar-benar taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha? Baik, tadi kita ceritakan ya, sebelum kita nak ibadat, kita mesti dimulakan langkahnya adalah langkah seorang taib, seorang pentaubat. Betul. Sebab itulah kita dilihatkan di Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ya, awsatuhu maghfirah. Maknanya kita lalui the whole Ramadan sebab kita nak ibadat. Bila nak ibadat, maka sebagai seorang yang nak bertaubat pada Allah. Mungkin kita tak cam lagi benda ni. Kita tak cam lagi. Rupanya setiap ibadat mesti dimulakan dengan taubat. Ya. Bila kita nak masuk masjid contohnya, kita nak masuk masjid, kita akan baca doa di pintu masjid kan. Betul. Doa yang kita nak ibadah ni, nak tahiyah, nak i'tikaf, nak baca Quran dalam tu, nak solat fardu berjamaah ya. Tetapi apa kita mulakan? Dimulakan dengan doa Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Seolah-olahnya kita nakkan pintu rahmat Allah itu, pintu-pintu rahmat Allah itu terbuka, tetapi ya Allah, aku mohon bukakan bagi aku kesedaran untuk aku diampunkan dosa dan aku menjadi seorang pentaubat. Maknanya kita dapati bahawa kita diajar bahawa ibadat itu mesti dia punya platform dia ialah taubat. Mesti. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kalau ibadah itu ibarat sebuah bangunan, maka foundationnya adalah taubat. Apabila kita nak tinggikan bangunan, maka yang mesti tinggi dalam adalah taubat. Bila kita nak bina satu bangunan yang kokoh dan cantik, yang mesti kokoh kat dalam itu adalah taubat. Dan jiwa ini yang kita kena masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu konkretnya. Itu konkret dia. Dan contoh kita sekarang ya, kalau kita sedar tentang perkara ini, kenapa saya bercakap dalam rancangan Tanyalah Ustaz? Sebab saya minta dengan setiap patah perkataan saya diampun oleh Allah. Allahu Akbar. Kenapa saya baca Quran? Ya, nanti ramai yang baca Quran tadi lepas subuh. Tadi kita pun tengok kita punya apa ni, dai-dai kita baca Quran kan. Bila kita faham aku seorang pentaubat, setiap huruf yang aku baca tu ya Allah jadikanlah sebab aku diampun oleh Allah. Kita tahajud malam, ya, kita qiyamul lail. Ya Allah, setiap rakaat aku membangunkan malam ini adalah untuk aku layak mendapat keampunan dari Engkau ya Allah. Baik, kenapa agaknya benda itu mesti ada sebagai foundation? Sebab Imam Al-Ghazali berkata taubat ni dia ada dua fungsi. Ya, yang pertama adalah taubat, fungsi pertama sebagai foundation. Fungsi kedua adalah dia menarik taufik.
Ya, sebab kita perlu dalam hidup ni adalah dua benda, satu hidayah, satu taufik. Alhamdulillah bila kita menjadi seorang muslim, kita dah dibekalkan dengan hidayah. Tetapi yang kita perlukan adalah taufik. Taufik untuk aku boleh buat baik. Taufik untuk aku boleh baca Quran. Dengan taufik Allah lah kita boleh duduk dan tahan saat ini berada dalam majlis ini. Bukan sebab kita kuat, sebab tu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya yang yang menggerak cetus hati aku melainkan hidayah dari Allah. Dan tidak ada kekuatan ini datang melainkan taufik dari Allah. Baik, taufik yang kita sebut la haula wala, boleh muazzin kata hayya 'alas salah, la haula wala, dua benda. Haula, quwwah. Haula daripada hidayah Allah, quwwah daripada taufik Allah. Baik, macam mana kita nak dapat taufik ni? Yang menarik taufik adalah taubat. Maknanya makin banyak taubat, makin akan tertarik lebih banyak taufik. Sebab itu Nabi SAW seorang insan yang begitu mulia, yang tidak berdosa, dijaga, maksum. Bukan sekadar nak buat dosa, nak buat dosa pun tak ada dalam hati Nabi. Ya, tak macam kita, macam-macam nak buat cuma tak boleh buat. Contohnya kan, seorang Nabi yang maksum, apa dia kata? Inni wallahi, aku demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Aku yang tak ada dosa ni, Nabi cerita. Ya. Aku memohon ampun pada Allah dan bertaubat pada Allah akthar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Cuba bayang, tak ada dosa. Tetapi kenapa? Sebab taubat itu tarik taufik. Sebab tu kenapa kita tak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan? Sebab kita tak dapat taufik. Minta maaf Ustaz Mencelah. Maksudnya di sini kita dah dapat satu jawapan mengapa aku jadi malas nak beribadah. Mengapa aku malas baca Al-Quran? Mengapa aku rasa macam tak terdetik untuk bersedekah? Kerana ada masalah pada taufik, yang mana mungkin ada problem, ada masalah pada taubat. Ya. Itu prosesnya. Itu yang kita kena buat dan kita kena rasa sebenarnya. Sebab itulah awsatuhu maghfirah, sebab kita nak lebat dengan ibadah, tetapi ibadah yang melalui proses melihat keampunan Allah. Kenapa? Sebab ada satu masalah lebih berat dari yang hadari, yang bakal kita sebut. Sempat kita sebutkan ataupun silakan mungkin. Kan? Boleh. Sebab kita dapati bahawa bila kita lakukan ibadah, bersama ibadah dia ada satu benda namanya karamah. Kemuliaan. Orang tahajud malam dia akan dapat karamah, kemuliaan. Bukan keramat, bukan karamah. Bukan yang satu benda yang bukan luar daripada kotak fikiran tu. Kita sebut bahasa sederhana, kemuliaan. Orang berzikir dia akan mendapat kemuliaan. Orang baca Quran dia dapat kemuliaan. Nampak tak kita sedang merasai bahang satu benda yang berbahaya. Saat seorang hamba melakukan ibadah tetapi tiba-tiba dia merasai kemuliaan. Sebab dia dah tahajud malam, dia dah baca Quran, dia dah umrah, dia dah segala macam. Dan dia rasa kemuliaan pada diri dia, pada dia melakukan amal ibadah tersebut. Maka amal itu tidak dianggap ibadah di sisi Allah. Allahu Akbar. Kalau dibuat bukan kerana nak minta keampunan dari Allah, maka akan jadilah ya, dia beramal, dia melakukan ibadah tetapi tidak ada ubudiyah, kata ulama. Dia buat ibadah tetapi tak ada kehambaan. Sebab hamba ni dia rasa hina. Tetapi apa nak rasa hina? Sebab tu saya dari hadari, anta tahajud berapa rakaat semalam? Nampak jadi bahan bincang. Betul. Anta berapa juzuk dah? Nak cerita kita banyak juzuk lagi banding orang lain. Nak dekat habis Ramadan nanti tanya pula tu. Hashtag dan 10 ini dah 15. Alhamdulillah 15. Ya, bagi tahu pada semua orang. Selesai tahajud. Tetapi kenapa aku baca Quran sebentar tadi? Allah. Aku membaca Quran supaya setiap huruf itu aku diampun oleh Allah. Sebab tu melihat maghfirah ni sangat penting untuk interaksi dengan Ramadan. Cuba bayang dari yang tadi, kalau kita tak cam lagi, betapa sebenarnya kenapa aku lakukan semua amal ni supaya aku diampun oleh Allah. Dia taubat ni bukan hanya ya Allah aku minta ampun pada engkau, itu dalam hati, tetapi dengan melakukan amal itu adalah merupakan cara kita bertaubat. Ya, baik. Kalau kita tak perasan lagi, ketika Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar apa kena buat? Nabi ajar apa? Kalimat taubat, keampunan. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Nabi tak kata zikir itu, zikir ini, amal itu, amal ini? Betul. Sebab Nabi nak supaya, sebab nanti akan jadi isu juga ya. Kita pergi ambil gambar malam Al-Qadar, nak bagi tahu pada semua orang malam tadi aku bertemu dengan Lailatul Qadar.
Tapi kalau aku seorang pendosa yang alhamdulillah aku dapat bertemu dengan malam ini yang menyebab aku diampuni oleh Allah. Sebab seorang pentaubat, maaf saya yakin tak ada orang nak cerita dosa dia pada orang. Betul. Tak ada orang nak cerita aku dosa sekian aku buat, aku takkan dosa nak sekian. membuka aib kan? Kita takkan buka aib kita. Tetapi bila ibadah kita nak cerita pada orang. Sedangkan kalau nak selamat ibadah sama macam dosa kita. Cuma di sini ada satu problem baru pula. Kenapa kita tak rasa pentaubat? Kenapa tak rasa? Sebab sekarang kita rasa kita mulia. Allahu Akbar. Kalau tadi kita rasa kita dah masuk syurga. Sekarang dia datang, kita rasa kita mulia. Apa masalah nak taubat ni? Aku bukan ada dosa pun. Ustaz, bulan Ramadan, ghulibatis syayatin. Bagaimana syaitan itu dibelenggu. Tapi kenapa sifat-sifat macam ni ada, Ustaz? Dia rasa, aku lebih bagus ni. Banyak pula aku solat tahajud ni. Kenapa, Ustaz? Baik, dia itu adalah sifat syaitaniyah disebut. Bukan syaitan tu sendiri. Sebab dalam diri manusia, dia ada sifat kebinatangan. Sifat itu dah memang ada. Bukan ada binatang dalam diri kita. Bukan ada guinea pig pun dalam diri kita. Bukan adanya kucing dalam diri kita. Ada yang Masya Allah. Sebab tu nak tahu sebut tadi kan. Tapi kenapa sifat kebinatangan tu ada? Allah. Walaupun binatang tu tak datang kat kita pun, tapi sifat kebinatangan tu ada. Rakus, tamak, ya. Nak kontrol semua benda. Rasa bangga dengan amalan. Bangga amalan syaitan. Oh, syaitan ya. Kebinatangan adalah sifatnya adalah control everything. Dia nak kuasai. Itu sifat kebinatangan yang ada. Adakah binatang kita kawan dengan binatang? Tak ada. Yang kita tak bela rimau kat rumah. Tapi sifat tu ada. Kita tak bela syaitan. Tapi sebab sifat kesyaitanan tu ada dalam diri. Sifat kesyaitanan adalah merasa bangga, merasa mulia, merasa please respect saya. Dengan cara apa you respect saya? Saya kan banyak ibadat. Dengan cara apa kamu respect saya? Saya kan orang yang berpengetahuan. Kan? Jadi sebab tu Masya Allah sifat itu tak perlu ada syaitan pun. Kan? Syaitan datang just orang kata buat topping-topping je. Dibisik je. Dibisik je daripada jauh je. Dia hello je. Sebab tu tanggungjawab Ramadan adalah pada kita. Tetapi kesedaran. Ya? Sebab tu Imam Al-Ghazali bila dia menerangkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita cerita tentang pengabdian kita kepada Allah. Kita tak akan mencapai tahap pengabdian kepada Allah melainkan nasta'in. Meminta ampun kepada Allah untuk aku boleh melakukan pengabdian. Dan Allah sedang sebut cara dia. Caranya adalah yang tadi Nabi dia ajar dan ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, sebab Nabi tak nak supaya nanti pada malam tersebut kita rasa kemuliaan aku dapat bertemu dengan malam tersebut, kamu jadi seorang pentaubat. Cuba tanya apa nak buat? Saya dulu tak solat, saya pun minta ampun pada Allah pada malam Al-Qadar. Kita takkan nak cerita pada orang yang kita itu. Saya lakukan solat, tetapi solat itu sebagai sebenarnya nak cover dosa saya yang terlalu banyak. Kita takkan cerita. Dan sebab itulah pentaubat ini hanya akan tercetus daripada orang yang rasa berdosa. Rasa berdosa inilah sebenarnya. Kalau tadi rasa syukur, bila kita nak masuk ke interaksi dengan bulan yang dikatakan awsatuh maghfirah, adalah rasa kita tu bersalah, berdosa dan kotor. Barulah kita faham, Ustaz. Sebenarnya taubat ini bukan sekadar sebut di lidah Allah ataupun dituturkan di mulut, akan tetapi ia lebih daripada itu, iaitu dalam setiap amalan kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Baiklah Ustaz, mungkin sekejap lagi kita nak tahu juga bagaimana dikatakan pelepasan ataupun dibebaskan daripada api neraka, antukum minan nar. Cumanya sebentar lagi Ustaz ya. Nak tahu jawapannya? Kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya lihat jam sekarang ini menunjukkan jam 8.15 pagi dan Alhamdulillah masih lagi anda menonton Tanyalah Ustaz. Saya yakin mungkin ada yang ketika ini dah sampai ke tempat kerja ataupun mungkin yang berniaga dah mulakan perniagaan pada pagi ini. Untungnya bagi mereka yang bergelar sebagai orang-orang yang beriman, apa sahaja yang dilakukan kerana Allah pasti menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah puasa, berniaga pun kerana Allah, jujur amanah pula, senyum pula, bagi salam ke orang. Ya Allah, banyaknya pahala. Dan hari ini pahala juga insya-Allah kita dapat dalam Tanyalah Ustaz. Kita dapatkan ilmu berkaitan dengan fasa-fasa Ramadan bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz,
mungkin kita boleh masuk ke yang disebut sebagai fasa atqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Saya nampak cantik Ustaz. Perbincangan kita hari ini bagaimana rahmat itu ada kaitannya juga dengan keampunan. Barulah daripada mereka yang nampak rahmat Allah itu, dia akan tahu apa yang patut didahulukan, iaitu apa sahaja dia lakukan itu perlulah kita nak mencari taufik supaya akan mendapat keampunan kita tu. Antaqum minan nar, kaitannya juga dengan keampunan. Mungkin penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik, semua yang saya kasihi kan, sebenarnya kita belum capai lagi ya, sebab kita selalu baca tapi tak rasa. Kita selalu bincang tapi tak rasa. Kita bercakap tentang ilmu tapi tak masuk dalam hati kita kan. Sebab itulah nak capai kepada itqun, dia ada climax sebenarnya, adalah kemuncak ya, ataupun kita katakan matlamat tadi. Betul. Kata cerdik pandai ya, kita pinjamlah contohnya. Dia kata sesuatu kalau kita nak jadi orang yang betul-betul menghargai, orang kata highly effective, orang yang menghargai setiap keadaan, dia kena buat adalah begin with the end. Dia kena tahu matlamat akhir. Lepas tu baru dia undur ke belakang pada hari ini ya. Dan tadi kalau kita nak sebut maghfirah tadi, sebenarnya alangkah baik saya nak, mungkin sebab kita dah mula nak masuk pada itqun kan. Maghfirah ni dia kena bermula dengan kita tu mengingat dosa. Kalau kita rasa, kita katalah Da'i Hadari ni kena cuci ni. Ya betul. Da'i Hadari akan kata nampak bersih je. Saya tak perlu cuci. Ni putih je. Putih je. Tetapi kalau kita nampak kotor dia, baru kita akan cuci. Kita akan bertaubat hanya setelah kita rasa kita berdosa. Masya-Allah. Kan? Sebab tu taubat itu bermula dengan ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna. Mesti kita ni ada satu daya untuk iktiraf dosa kita. Baik, cuba bayang, sebab itulah bila kita nampak perkara ini ya, kita boleh melihat salah kita. Sebab dosa ni az-zambu la yufna wad dayyanu la yamut. Dosa itu tidak binasa. 20 tahun dulu kita buat, dia masih segar macam baru saat sebelah kita buat. Satu saat kita lakukan. Tapi dia lupa dalam diri kita. Az-zambu la yufna wad dayyanu la yamut. Sebab yang menilai itu nanti dia tidak pernah mati. Yani Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersalah dengan orang tu dah mati dah, settle lah. Tetapi Allah yang kita, sebab semua dosa kita dengan Allah atau semua dosa dengan manusia akan dosa dengan Allah. Semua dosa dengan Allah secara direct atau dosa saya dengan Da'i Hadari minta jauh ya, adalah dosa saya juga dengan Allah. Sebab Da'i Hadari adalah makhluk Allah. Bila saya mencederakan Da'i Hadari, saya berdosa dengan Da'i Hadari, dan saya juga berdosa dengan Allah sebab Da'i Hadari ada pemilik dia. Dan cuba bayang, dosa ni kita kata ya Allah, dosa yang aku sedar dan dosa yang aku tak sedar, dosa yang aku tahu dan dosa yang aku tak tahu. Biasa manusia sedar sikit je, hak tak sedar banyak, hak tahu sikit, hak yang tak tahu banyak. Saya bercakap begini banyak ya, saya tak sedar salah saya, orang sedar, dan saya tak pernah minta ampun pun atas apa yang saya sedar, apa yang tak sedar. Sebab tu dia bermula, kata ulama ya, dia mesti merasa bahawa kita ni bersalah. Ada beberapa nak masuk ke dalam taib itu sebenarnya bukan semudah kita cakap astaghfirullahalazim. Bukan sekadar sebut, tetapi dia kena beberapa ciri dalaman yang kena ada pada dia ya. Bermula dengan rasa betapa aku ni berdosa, dan kemudian betapa beratnya dosa, kepada siapa aku berdosa sebagai contoh. Dan sebab tu tadi kita ni tak nampak. Sebab tu ilmu lah yang menyuluh kita ya. Kalau kita tak suluh dengan ilmu, apa masalah riak? Aku tak riak, aku buat je nak encourage orang je. Tetapi rupanya di sisi Allah dan sudut ilmu rupanya riak. Contohnya kan. Sebab kita tengah buat amal ni, kita takut dia memberi alasan, tetapi hakikatnya lain kan. Sebab tu kata, kalau kita baca surah Kahfi, mungkin saya sempat, kita harap kita dah mula bekerja sekarang kan. Tak ada masalah. Kita baca suratul Kahf ya. Suratul Kahfi akhirnya adalah tentang ayat terakhirnya adalah tentang qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sebab kita semua amal ni, kita sedang buat amal ni, lebat amal di bulan Ramadan, alhamdulillah. Tetapi apa lapik dia kita katakan tadi, asbabun nuzul ayat itu ya, kalau kita tengok dalam tafsir, ialah seorang lelaki bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni beramal ibtigha wajhallah, aku amal nak mengharap redha Allah, itu saja, tak ada lain, stop. Tetapi bila aku amal, orang nampak dan orang puji aku, dan aku rasa macam best juga. Ya Rasulullah, okey tak benda ni? Rasa ni okey ke tak?
Ya. Ini saya cerita dalam keadaan takut ni sebab kita pada hari ni inilah dunia kita. Betul, sebab kita pun berhadapan dengan situasi ini, Ustaz. Lebih teruk. Betul. Kan? Kita sahabat tak ada IG, sahabat tak ada TikTok yang kita boleh share dengan orang sampai kita rasa orang like, kita rasa happy. Oh ya Allah. Dia tanya pada Nabi dan Nabi tidak menjawab soalan itu. Nabi tak jawab soalan itu. Ya. Sebab qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah engkau adalah hamba, maknanya hamba yang sedang buat amal tu untuk Allah, bukan untuk engkau yang menilai dia. Dalam konteks itu, walaupun Nabi Allah bagi sebagai Rasul boleh jawab pun. Betul. Tetapi Nabi nak bagi tahu bahawa engkau ibadah tu untuk Allah. Biar Allah jawab. Maka Allah turun ayat ini, katakanlah Nabi Muhammad, engkau itu ana basyarum mithlukum yuha. Tetapi sebab diberi wahyu untuk bagi tahu. Sesungguhnya Allah itu ilahkum wahid, dan dalam ayat itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu syirikkan amal kamu dengan apapun. Jangan kamu syirikkan amal kamu dengan apa-apa pun. Bukan syirik itulah syirik penyembah berhala dah. Ya. Tetapi amal itu disyirikkan dengan benda lain. Jawapan pada orang tadi, maknanya kalau kita mula rasa nak share dengan orang dan kita rasa okey, takutlah sedap kita sedang syirik amalan itu kan dengan orang lain. Jadi sebab tu masya-Allah, kalau kita tak suluh dengan ilmu, kita tak tahu tu riak rupanya. Kita ingat okey je. Ya, kalau kita tak disuluh dengan ilmu, kita tak tahu yang kita ni rupanya marah. Ya, dan marah itu mesti ada mujahadah untuk kita kekang dia. Dan semua proses itu adalah mujahadah. Dalam semua amal mujahadah. Sebab tu mujahadah itu paling tinggi, dan kita tengok Imam Sya'rani menyebutkan bahawa tentang wajibnya seorang itu melakukan mujahadah nafsi. Sebab hari ni asal nak marah. Tak ada langsung okey aku kena stop marah. Asal nak rasa benci, tak ada langsung nak stop diri kita. Dan puasa tu sebenarnya nak bangunkan keupayaan mujahadah seseorang itu. Itu sebenarnya matlamat dia. Sebab itu dinyatakan bulan Ramadan ni bulan madrasah. Madrasah tu apa? Mendidik nafsu. Dan didik nafsu tu namanya melalui mujahadah dan riyadhah, kan? Baik, jadi kalau proses inilah, kalaupun kita bercakap dengan cepat ini kita dapat lalui, maka barulah sebab tu bila berakhir Ramadan, akhiruhu itqun minan nar. Sebab orang beriman ni akhir sekali ada rajak, amalan tertinggi dalam hati seseorang adalah rajak, berharap pada Allah, dan berharap itu adalah matlamat tadi. Betul. Apa matlamat? Kita dibebaskan daripada neraka jahanam. Dan sebab itulah kalau kita tengok Ibn Rajab Al-Hambali menuliskan tentang bagaimana dia menakalkan perkataan orang salafus soleh, menyatakan bahawa orang salafus soleh dulu 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa pada Allah, mengharap pada Allah, wahai Allah, terimalah amal kami ya Allah yang kami telah lakukan di bulan Ramadan agar kami bebas daripada neraka jahanam. 6 bulan. 6 bulan. Terus minta lagi apa yang kita baca dalam Quran tu. Ya Allah, jadikan dia pembebas aku daripada neraka jahanam selama 6 bulan. Kemudian mereka berdoa pada Allah Subhanahu. Sebab besarnya, sebab di hujungnya adalah rajak. Kalau tadi dimulakan dengan syukur, yang kedua dirasakan orang bersalah, yang ketiga adalah mengharap. Sebab harap ni kena letak kat hujung. Kalau letak kat awal, alah Allah okey je, kan? Kita tak payah solat pun Allah pengampun. Kan bahaya. Dia jadi main-main pula. Sebab tu di hujung setelah semua proses kita buat, yang mesti ada dalam hati orang beriman adalah rajak kepada Allah, dan rajaknya adalah itqun minan nar, ya Allah bebaskan. Bahkan dalam hadis, kalau saya tengok apa yang ditulis, saya pinjam apa yang ditulis Dr. Sya'rani tentang menyatakan bahawa menurut Al-Hafiz Munziri tentang dari Imam Baihaqi, bahawa Ibnu Rajab Al-Hambali yang saya katakan tadi, dia membahaskan tentang ini. Dia menyatakan bahawa setiap hari bulan Ramadan Allah membebaskan seramai 60,000 orang daripada api neraka. Allah. Jadi itu yang kita kata, sepanjang bulan Allah boleh bebas. Tetapi di hari terakhir bulan Ramadan, jumlah digandakan 30 kali ganda. Dalam hadis Nabi SAW, kalau kita kira kalkulat lebih kurang, pada penghujung tu 1.8 juta dibebaskan daripada neraka. Maknanya orang ni memang Allah lepaskan daripada neraka jahanam. Baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sebagai, ya Allah, cepat betul lah masa berlalu. Rasa macam tak cukup pula masa dengan Ustaz Zul ni. Tapi itulah Ustaz, kesimpulannya mungkin kita dapat lakarkan pada pagi ini. Kuantiti akan terhasil sebenarnya daripada kualiti yang kita dapat apabila kita tahu tentang rahmah, dan ia akan terhasil maghfirah dan membawa kita kepada itu minan nar. Bagaimana mungkin
pesanan Ustaz kepada kami semua, termasuklah saya seketika? Baik, Masya Allah, pastinya pesanan untuk saya sendirilah pastinya, kerana Ramadan ini sedang kita peluk saat ini, dan dia akan berlalu sebab Ramadan adalah fasa masa. Bila sebut fasa masa, maknanya dia akan sampai satu waktu dia akan meninggalkan kita, dan kita sangat takut Ramadan ini berlalu tanpa apa pun yang dapat kepada kita, sebab kita biasa dengar hadis Nabi SAW bagaimana dalam Sunan Ibnu Majah menceritakan tentang Nabi yang naik pijak tangga kan, yang terkenal dengan nama hadis mimbar. Hadis Nabi pijak nak tangga dan Nabi sebut amin. Amin, amin. Dan salah satu benda yang kita takut, yang kalau kerana tak cakna, kerana kita sedang berlawan dengan arus dunia, ya, trend semasa yang tak sama dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan agama kita, dan kita terbawa dalam arus sungai yang sangat deras tersebut, kita takut pada tangga pertama yang Nabi aminkan tersebut, ketika Nabi turun dan ditanya oleh para sahabat, dan Nabi menyebut, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang dapat bulan Ramadan, lam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampun dosanya oleh Allah. Maka kata Nabi, ya, Jibril sebut kepada Nabi, maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka dan dia akan jauh daripada Allah. Dan Nabi diam, tetapi Nabi kata qul amin, faqultu amin. Maka Jibril kata, katalah amin, maka Nabi jawab amin pada orang yang melalui bulan Ramadan tetapi tidak diampun, sebab pun proses dia tak buat, ya. Maka kita tak nak amin ni, kita tak nak jatuh kepada kita, maka marilah kita gunakan apa saja kesempatan yang ada, dan kita mula dengan taubat yang banyaklah. Itu yang paling penting, merasai taubat, sebab taubat akan menarik taufik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin untuk memuliakan majlis kita, ilmu kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ij'al ya Allah jam'an hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah majlis ini sebuah majlis yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Setiap daripada kami, setiap yang berusaha untuk melaksanakan majlis ini ya Allah, setiap yang berada di belakang kamera, setiap yang berada di mana-mana ya Allah, yang merancang dan merangka ya Allah, agar ya Allah berilah rahmat buat kami ya Allah. Bagilah setiap yang menonton dan bersama berkongsi ya Allah, mendapat ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kami dapat melalui Ramadan ini dengan cara seperti mana Engkau telah rezekikan pada orang-orang yang terdahulu daripada kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Agar ya Allah, nama-nama kami ya Allah telah tertulis dalam daftar orang-orang yang terhindar daripada neraka jahanam. Wahai Allah, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang diampuni. Ampunlah dosa ayah kami ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, angkatlah derajatnya ya Allah. Satukanlah hati seluruh umat Islam ini ya Allah. Kekalkanlah kasih sayang dalam jiwa dan hati kami ya Allah. Berikanlah ya Allah nikmat ini, kerana nikmat ini kian kurang dalam jiwa umat Islam akhir zaman, dan inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Ramadan mendidik nafsu, menjadikan kasih sayang akan terbina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli kerana sudi bersama dengan kami Ustaz. Sejujurnya saya rasa macam lidah kelu Ustaz. Sebab alhamdulillah setiap perkongsian Al-Fadhil Ustaz, saya yakin para penonton di luar pun sama juga, banyak memberi kesedaran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan bersama lagi Ustaz. Amin, ya. Dan mudah-mudahan Ramadan kita semua akan menjadi Ramadan yang terbaik. Jangan lupa esok bersama dengan Ustaz Ahmad Izhar, yang mana Da'i Hakim akan temankan anda. Kita akan sembang-sembangkan tentang puasa era digital. Baiklah para penonton sekalian, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya barang siapa yang mendirikan menjadikan Ramadan ini yang terbaik, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan kita antara yang tergolong dalam golongan tersebut. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.